Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Hari ini saya akan membincangkan dan membentangkan mengenai kadar pertukaran asing. Okey, kesan perubahan kadar pertukaran asing terhadap ekonomi. Ianya terbagi kepada dua kesan. Kesan yang pertama adalah kesan kenaikan kadar pertukaran asing yang menyebabkan nilai ringgit Malaysia menjadi susut. Dan kesan yang kedua adalah kesan kejatuhan kadar pertukaran asing yang menyebabkan nilai ringgit Malaysia menjadi naik. Okey, kita akan bincangkan kesan kenaikan kadar pertukaran asing yang menyebabkan nilai ringgit Malaysia menjadi susut dahulu. Okey, kesan yang pertama adalah menyebabkan harga barang meningkat. Okey, kenaikan kadar pertukaran asing menyebabkan kejatuhan nilai ringgit berbanding dengan mata wang negara asing. Kejatuhan nilai ringgit menyebabkan harga barang dan perkhidmatan Malaysia di pasaran antarabangsa secara relatifnya lebih murah berbanding dengan barang dan perkhidmatan dari negara luar. Sebaliknya pula, harga barang dan perkhidmatan dari negara asing di pasaran antarabangsa secara relatifnya lebih mahal berbanding dengan barang dan perkhidmatan dari Malaysia. Ini menyebabkan permintaan terhadap barang ekspor Malaysia meningkat dan import Malaysia terhadap barang dan perkhidmatan dari negara asing berkurang. Kesannya, ekspor bersih Malaysia meningkat dan imbangan pembayaran bertambah baik. Okey, kesan yang kedua adalah daya saing sektor ekspor meningkat. Okey, kenaikan kadar pertukaran asing menyebabkan harga barang dan perkhidmatan Malaysia di pasaran antarabangsa secara relatifnya lebih murah berbanding dengan barang dan perkhidmatan dari negara lain. Keadaan ini menyebabkan daya saing sektor yang berasaskan ekspor meningkat. Ini berarti pengeluar barangan ekspor Malaysia mempunyai kelebihan apabila bersaing di pasaran antarabangsa. Ini kerana barangan yang dikeluarkan akan mendapat permintaan yang tinggi dari negara pengimport. Okey, kesan yang ketiga pula adalah hutang negara meningkat. Okey, kenaikan kadar pertukaran asing menyebabkan nilai hutang sektor swasta dan awam semakin tinggi kerana pembayaran hutang adalah berdasarkan kepada kadar pertukaran semasa. Malaysia terpaksa membayar hutang negara pada kadar yang tinggi. Ini akan menyebabkan hutang negara semakin meningkat. Dan kesan yang keempat dan kesan yang terakhir iaitu aliran masuk modal meningkat. Okey, apabila kadar pertukaran asing meningkat, maka kos pelaburan menurun. Ini akan menggalakkan aktiviti pelaburan di dalam negara. Okey, jadi kesannya pelaburan asing ataupun aliran masuk modal meningkat, maka pendapatan negara akan semakin bertambah. Okey, seterusnya adalah kesan kejatuhan kadar pertukaran asing yang menyebabkan nilai ringgit Malaysia menjadi naik. Okey, kesan yang pertama adalah menyebabkan harga barang menurun. Okey, kejatuhan kadar pertukaran asing menyebabkan nilai ringgit meningkat berbanding dengan mata wang negara asing. Peningkatan nilai ringgit ini menyebabkan harga barang dan perkhidmatan Malaysia di pasaran antarabangsa secara relatifnya lebih mahal berbanding dengan barang dan perkhidmatan dari negara luar. Sebaliknya, harga barang dan perkhidmatan dari negara asing di pasaran antarabangsa secara relatifnya lebih murah berbanding dengan barang dan perkhidmatan dari Malaysia. Ini akan menyebabkan permintaan terhadap barang ekspor Malaysia menurun dan import Malaysia terhadap barang dan perkhidmatan dari negara asing bertambah. Kesannya, ekspor bersih Malaysia berkurang dan imbangan pembayaran bertambah buruk. Okey, kesan yang kedua adalah daya saing sektor ekspor menurun. Okey, kejatuhan kadar pertukaran asing menyebabkan harga barang dan perkhidmatan Malaysia di pasaran antarabangsa secara relatifnya lebih mahal berbanding dengan barang dan perkhidmatan dari negara lain. Keadaan ini menyebabkan daya saing sektor yang berasaskan ekspor menurun. Ini berarti pengeluar barangan ekspor Malaysia mempunyai persaingan yang tinggi di pasaran antarabangsa terhadap barang dan perkhidmatan yang diekspor. Ini kerana barangan yang dikeluarkan tidak akan mendapat permintaan yang tinggi dari negara pengimport. Okey, kesan yang ketiga adalah hutang negara menurun.
Kejatuhan kadar pertukaran asing menyebabkan nilai hutang sektor swasta dan awam semakin rendah kerana pembayaran hutang adalah berdasarkan kepada kadar pertukaran semasa. Malaysia dapat membayar hutang negara pada kadar yang rendah. Ini menyebabkan hutang negara semakin menurun. Okey, kesan yang keempat dan yang terakhir adalah aliran masuk modal menurun. Okey. Apabila kadar pertukaran asing jatuh, maka kos pelaburan meningkat. Ini akan mengurangkan pelaburan asing di dalam negara. Kesannya, pelaburan asing atau aliran masuk modal menurun, maka pendapatan negara akan berkurang. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.